Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan memulakan kuliah kepada kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imam Ibn al-Jawzi, atau nama sebenarnya Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali. Al-Imam Ibn al-Jawzi salah seorang ulama yang masyhur, hidup pada kurun yang ke-6 Hijriah, dan beliau merupakan salah seorang di antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau lahir pada tahun, para ulama berbeza pandangan tentang tarikh kelahiran beliau. Sebahagian mengatakan beliau lahir pada tahun 508 Hijriah. Ada yang mengatakan beliau lahir pada tahun 509 Hijriah, ada yang kata beliau lahir pada tahun 510 Hijriah, dan ada juga pandangan-pandangan yang lain. Dan beliau wafat pada tahun 597 Hijriah rahimahullah. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Dan Al-Imam Ibn Jawzi merupakan salah seorang ulama yang mukthir fi ta'lif, ulama yang banyak penulisan dia. Dalam tafsir dia ada, di dalam fiqh, di dalam akidah, dan di dalam menjawab syubhat-syubhat, dan banyak lagi tulisan. Beliau memberi sumbangan banyak beliau memberi sumbangan dalam pelbagai bidang ilmu. Dan Al-Imam Ibnul Jawzi seorang yang bermazhab Hambali. Dari sudut fiqhnya beliau seorang yang bermazhab Hambali, dan beliau mempertahankan pandangan-pandangan mazhab Hambali beliau. Selain daripada itu, sekadar maklumat pendahuluan ni, kitab Talbis Iblis ditulis oleh beliau memberi fokus kepada isu bid'ah. Di awal kitab beliau bercakap tentang bid'ah, kemudian beliau juga menyentuh tentang sunnah, keperluan untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Dan selepas daripada itu, tajuk yang paling banyak beliau sentuh iaitulah tipu daya syaitan, sesuai dengan nama kitab yang beliau namakan. Dan beliau sendiri, nama kitab Talbis Iblis ni, beliau sendiri menamakan kitab, menyebut kitab ni dengan nama Talbis Iblis di dalam beberapa kitab beliau yang lain. Itu sedikit mukadimah tentang Al-Imam Ibn Jawzi. Dalam masyarakat kita, tulisan Ibn Jawzi yang paling popular iaitulah berkaitan dengan hadis, iaitulah kitab Al-Mawdu'at beliau, yang mana di dalamnya beliau memasukkan ataupun mengumpulkan hadis-hadis yang palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila kita sebut kitab Talbis Iblis, pada nama kitab itu sendiri kita dapat gambarkan bagaimana dia membicarakan tentang tipu daya iblis, atau tipu daya iblis terhadap anak Adam. Dan kita semua sebagai seorang muslim sedia menyedari bagaimana syaitan sentiasa bersama dengan kita. Banyak hadis yang menyebut tentang perkara ini. Bahkan syaitan itu juga ada bersama dengan Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih daripada baginda. Apabila syaitan ada bersama dengan Nabi SAW, sedangkan baginda makhluk yang paling mulia di sisi Allah, dan paling dekat kepada Allah, dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentulah iblis dan syaitan itu juga sentiasa berada bersama dengan kita anak Adam semua sekali. Dan iblis dan syaitan akan sentiasa berusaha menghasut kita. Cumanya para ulama berbeza pandangan. Berdasarkan hadis yang sahih yang mengisbatkan pada Nabi SAW juga ada syaitan, para ulama berbeza pandangan. Adakah syaitan yang berada bersama dengan Nabi SAW itu juga berperanan sebagaimana syaitan yang berada pada manusia yang lain? Apakah syaitan itu juga sentiasa menghasut Nabi? Apakah Nabi itu tak pernah tidak selamat daripada tipu daya syaitan? Itu para ulama berbeza pandangan. Kenapa berlaku perbezaan pandangan ini? Kerana antara salah sebab yang utamanya iaitulah perbezaan lafaz hadis yang menyatakan tentang ada syaitan bersama dengan Nabi, di mana sebahagian riwayat dinyatakan bahawasanya Nabi SAW bersabda ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda, dan kepada engkau juga wahai Rasulullah ada syaitan? Lalu Nabi SAW sebut, ya, na'am. Kemudian kata Nabi SAW, lakinnallaha a'anani alaih, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membantu aku untuk menguasai dia.
Dalam sebahagian riwayat yang lain Nabi SAW sebut. Jadi berdasarkan riwayat yang saya sebut tadi, kata para ulama menunjukkan syaitan itu juga syaitan itu tidak kekal dengan kesyaitanan syaitan dia. Cuma di sebahagian ulama kata ada riwayat lain yang menunjukkan syaitan yang berada bersama Nabi itu telah memeluk Islam. Telah memeluk Islam berdasarkan antaranya riwayat daripada Nabi SAW yang mana baginda bersabda, ketika Aisyah bertanya, wa ma'aka ya Rasulullah, bersama dengan engkau juga ada syaitan wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, na'am, ya, ada bersama aku dengan syaitan. Kemudian kata Nabi, walakinna rabbi azza wajal a'anani alaihi hatta aslam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membantu aku menghadapinya hatta aslam, sehingga dia memeluk Islam. Hatta aslam boleh membawa maksud sehingga dia memeluk Islam. Cuma lafaz ni ulama beza pandangan. Hatta aslam boleh membawa maksud sehingga dia syaitan tu masuk Islam. Tetapi sebahagian ulama kata, macam mana syaitan boleh masuk Islam? Mustahil syaitan boleh masuk Islam. Sebahagian ulama kata macam itulah. Tapi sekalipun demikian, ada juga para ulama yang mengatakan dia telah memeluk Islam. Ada lafaz yang lain Nabi SAW sebut, fala ya'muruni illa bi khairin. Syaitan yang ada bersama dengan Nabi itu tidak menyuruh baginda melainkan melakukan perkara-perkara yang baik sahaja. Yang penting, itu sedikit perbahasan yang ada di kalangan ulama. Yang penting kesemua kita ni sentiasa ada bersama dengan kita syaitan yang sentiasa tidak pernah jemu menghasut dan mempengaruhi kita supaya kita terjebak di dalam dosa dan maksiat. Dan kita, sebelum kita masuk kepada definisi dalam buku ni, kita ada perkara asas yang kita perlu tahu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kepada manusia ni hawa nafsu dan syahwat. Yang mana tujuan Allah Ta'ala mengurniakan hawa nafsu dan syahwat kepada kita ni supaya dengan adanya hawa nafsu dan syahwat, dia bertindak sebagai mendorong kita berusaha mendapatkan apa-apa yang memberi manfaat untuk kehidupan kita. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan atau mengurniakan kepada kita sifat ghadab ataupun sifat marah. Untuk apa ada sifat marah itu? Supaya manusia dengan sifat marah itu ada sesuatu yang mampu mendorong dia menolak perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada dia. Dia tak suka kepada benda maksiat. Kenapa? Kerana kalau dia sedar maksiat itu membawa mudarat kepada dia, lalu datang perasaan marah, dia akan tolak maksiat. Kalau dia sedar benda-benda keburukan mendatangkan mudarat kepada diri dia, dengan sifat marah dan benci yang Allah Ta'ala kurniakan di dalam jiwa kita tu, kita mampu menolak keburukan dan barang benda mudarat yang supaya dia jauh daripada kita. Itu antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada manusia tu hawa nafsu dan syahwat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada manusia tu sifat marah dan benci. Itu antara hikmah dia. Namun syaitan dia akan datang, dia akan mendorong manusia supaya berlebih-lebihan dalam mengikut nafsu dan hawa nafsu dan syahwat, supaya dia akan tamak setiap perkara yang mendatangkan manfaat sehingga dia melampaui batas. Demikian juga syaitan akan berusaha menarik manusia, mempengaruhi manusia supaya menggunakan sifat marah dan benci itu dalam bentuk yang melampaui batas, sehingga sampai ke tahap, na'udzubillahi min dzalik, sampai ke tahap menzalimi seseorang, hatta menumpahkan darah orang lain, hatta sampai ke tahap membunuh, seperti mana yang berlaku kepada salah seorang anak Nabi Adam alaihi salam yang masyhur namanya sebagai Qabil. Maka itu kenapa dia sanggup membunuh saudara dia? Kerana dia nakkan manfaat yang lebih untuk diri dia, sehingga dia menzalimi orang lain. Dalam masa yang sama, dia menuruti rasa marah dan benci dia kerana terpedaya dengan hasutan syaitan. Maka kerana itu kita perlu tahu perkara ini supaya kita sedar bagaimana peranan syaitan dalam dia menyelewengkan kita dalam menggunakan pemberian-pemberian nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kerana itu dalam semua perkara, panduan penting bagi kita iaitulah khairul umur awsatiha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah
yang berada di pertengahan, yang terbaik sekali. Itu ya perkara yang paling baik dan menjadi pedoman untuk kita sepanjang hidup kita di atas muka bumi ini sebagai seorang muslim yang berusaha sentiasa mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam buku ni, jika kita tengok di bahagian awal buku ni, kitab ni, Syekh ataupun Al-Imam Ibn Al-Jauzi, Al-Imam Ibn Al-Jauzi bukan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dua individu yang berbeza. Kadang-kadang ada orang dia rasa macam Ibn Jauzi ni adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tak, dia tak sama sekali. Ibn Qayyim datang selepas daripada Ibn Jauzi. Kerana Ibn Jauzi meninggal pada tahun 597 Hijriah. Al-Imam Ibn Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis beliau ini, beliau telah datangkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bagaimana syaitan itu sentiasa berusaha menyesatkan manusia, seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Baik, antara ayat Al-Quran yang beliau sebut di dalam buku beliau ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu, tuan-tuan sekalian, apabila kita sedar syaitan sentiasa datang kepada kita dan dia tidak pernah jemu menghasut dan menggoda kita, kerana itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk kita isti'adzah dalam banyak tempat. Cuba bayangkan, di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Yang bermaksud, maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam. Cuba bayangkan, ketika hendak membaca Al-Quran, Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah yang mulia, yang diberkati, yang memiliki kebaikan yang begitu banyak. Kita nak baca Al-Quran yang merupakan kalam Allah Ta'ala itu, syaitan tak pernah jemu untuk menghasut kita ketika kita membaca Al-Quran. Kata para ulama, jika demikian hakikatnya, bagaimana kalau kita nak melakukan perkara-perkara yang lain yang bukan membaca Al-Quran, yang lebih rendah nilai kemuliaannya berbanding Al-Quran? Maka sudah tentulah syaitan akan sentiasa lebih kuat lagi menghasut kita dalam setiap urusan kehidupan kita. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW ajar kepada kita untuk membaca isti'adzah, antaranya ketika kita dah masuk ke dalam tandas. Nabi ajak kita, bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, yang dari keburukan dan kejahatan. Banyak perlindungan. Demikian juga Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kita membaca 3 qul pada pagi dan petang hari. Nanti qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita baca 3 kali pada pagi dan petang hari. Semua ni menunjukkan perlunya manusia sentiasa sedar dia sekarang ni sedang berperang dengan satu peperangan yang dahsyat. Kerana peperangan ini kita bertempur dengan musuh yang kita tak nampak. Kita bertempur dengan musuh yang kita tak nampak. Bila kita bertempur dengan musuh yang tidak nampak, maka kelemahan banyak di pihak kita. Kelemahan tu banyak di pihak kita. Kita sentiasa leka dan alpa. Kalau musuh tu nampak, mudahlah kita nampak musuh terus kita berhati-hati. Tapi musuh syaitan ini, musuh yang kita tak nampak dan kita sering, bahkan selalu kita lupa akan tipu daya dah. Kerana itu buku ni amat sesuai, kitab tulisan Al-Imam Ibn Jauzi amat sesuai kita baca dan kita hadam dan kita fahami. Bahkan sepatutnya kita sentiasa ulang dan ulang hari ke hari sehingga kita khatam, kita baca lagi, kita ulang lagi, supaya diri kita sentiasa berada di dalam siap siaga, bersiap siaga dengan tipu daya syaitan yang begitu licik. Begitu licik. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Jauzi meletakkan salah satu cara tipu daya syaitan itu bukan hanya kena kepada orang biasa, bahkan kepada para ulama. Maka jika para ulama juga tidak ada jaminan selamat daripada tipu daya syaitan, apatah lagi kita yang lemah, yang jahil dan seumpamanya. Baik, hadirin muslimin
mustami'in muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita pergi kepada tajuk pada pagi ini. Kita pergi kepada bab yang keempat buku ni, iaitulah kita pergi kepada makna talbis dan ghurur seperti yang disusun oleh al-Imam Ibn al-Jauzi di dalam kitab dia. Baik, kata dia talbis, kerana kita tajuk buku ni talbis iblis. Kata dia talbis adalah menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Yang dikatakan talbis itu iaitulah izharul haqqi, izharul batili ala suratil haqq, iaitulah menampakkan ataupun menzahirkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Benda tu batil, benda tu salah, benda tu sesat, tetapi dia dihiasi kebatilan tu sehingga nampak jadi benda yang baik dan hak, benda kebenaran. Dari sudut pengertian yang dibawakan oleh al-Imam Ibn al-Jauzi ni sendiri, kita dapat tahu perbincangan kita adalah pada poin ataupun pada bab syubhah. Perbincangan kita adalah pada bab syubhah. Dan sebelum tu kita juga kena tahu manusia ini tersesat melalui dua jalan. Pertama melalui syubhah yang kita bincangkan, yang menjadi perbincangan utama kitab Talbis Iblis, dan yang kedua melalui syahwah. Pertama syubhah, kedua syahwah. Saya terang syahwah terlebih dahulu. Syahwah ni apa? Syahwah ni keinginan, hawa nafsu, keinginan diri. Nak semua diri kita nak. Cuba kita pejam mata, kita bayangkan apa yang kita nak. Kita ni nak berbagai. Nakkan kemasyhuran, nakkan populariti, nakkan kekayaan dunia, nakkan pujian, nak itu, nak ini, sehingga orang tua-tua kata apa? Kalau ikutkan hati mati, ikutkan rasa binasa. Kesimpulannya, kalau kita ikut keinginan kita, kita akan mati dan kita akan binasa. Jadi salah satu perkara yang menyesatkan manusia, yang memalingkan manusia daripada jalan hidayah, jalan petunjuk, salah satunya adalah syahwah, iaitulah menurut hawa nafsu. Syahwah ini cara merawat dia tidak ada lain melainkan perlu kepada mujahadatun nafs, berlawan dengan diri sendiri. Lawan dengan diri sendiri. Nakkan benda yang jahat, kita lawan benda ni, Allah Ta'ala tak izinkan. Yang penting cara lawan dia, berhadapan dengan syahwah adalah mujahadatun nafsi, bermujahadah dengan hawa nafsu. Tapi itu masalah ataupun kesesatan syahwah ini, dia bukan jadi perbincangan utama di dalam kitab Talbis Iblis Imam Ibn Jauzi, tetapi yang dibincangkan adalah sisi yang kedua, iaitulah syahwah. Syahwah diterangkan oleh al-Imam Ibn Jauzi, iaitulah menzahirkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Biasanya syahwah ini berlaku disebabkan kejahilan. Jadi dia perlu kepada ilmu. Secara umumnya sedemikian. Tapi tadi saya sebut di awal tadi, syahwah ni juga ataupun talbis iblis ni juga terkena kepada orang alim, bahkan kepada para ulama. Maka itu bukan dari sudut umum, dari sudut khusus ataupun pengertian syahwah yang lebih kecil, yang lebih halus daripada pengertian yang awal tadi, yang umum tadi. Tapi secara umumnya syahwah ataupun fitnah syahwah ini, dia cara berubat dia adalah dengan ilmu. Kerana itu al-Imam Ibn Jauzi mendatangkan buku ni supaya kita sentiasa dalam keadaan sedar dan sentiasa dalam keadaan tahu antara tipu daya syaitan itu adalah memasukkan ataupun memasukkan talbis tipu daya kepada kita dengan kita menampakkan benda yang batil sebagai satu kebenaran. Kemudian kata lagi, sedangkan ghurur ia adalah sejenis kejahilan. Sedangkan ghurur ia adalah sejenis kejahilan yang mengakibatkan seseorang meyakini sesuatu kesalahan sebagai kebenaran dan suatu keburukan sebagai kebaikan. Kata dia lagi, semua itu terjadi kerana ada syubhah yang mengakibatkan munculnya keyakinan seperti itu. Syubhah ni, atau dalam bahasa mudah kita, iaitulah kesamaran. Syubhah ni adalah bahasa mudah, terjemahan dia adalah benda yang samar. Kenapa samar? Barangkali sebab utama berlaku kesamaran adalah kejahilan.
Dan tak mustahil juga sebab syubhah itu disebabkan dia yang tajahul, dia yang buat-buat, dia yang buat-buat tak tahu. Seperti seorang alim yang apa kita nak sebut, tergelincir dalam lembah syubhah. Di peringkat awal barangkali dia tahu benda itu salah, tetapi dia cuba untuk mendatangkan alasan-alasan untuk membenarkan perbuatan dia, mendatangkan alasan-alasan untuk membenarkan perbuatan dia terhadap perkara yang di peringkat awalnya dia rasa salah, tetapi setelah syaitan datang lalu menghiaskan, mencampakkan bisikan-bisikan untuk dia hiasi kesalahan itu dengan alasan-alasan yang untuk mengatakan perkara itu sebagai kebenaran dan bukan kebatilan. Kemudian kata dia lagi, kata Al-Imam Ibn Jauzi lagi, tolak ukur keberhasilan iblis saat menggoda manusia bergantung pada peluang yang dimilikinya, serta apakah peluang yang dimilikinya akan semakin besar atau justru semakin kecil, semakin banyak atau justru semakin sedikit. Hal ini bergantung kepada tingkat kewaspadaan dan kelalaian manusia yang digodanya, serta tingkat kealiman dan tingkat kejahilannya. Manusia akan, ataupun syaitan itu, kemampuan syaitan memperdaya manusia dari jalan syubhah ini bergantung sejauh mana kita yaqadah ataupun kita sentiasa sedar, kita sentiasa peka dan cakna kepada tipu daya dia. Kalau kita sentiasa sedar, sentiasa peka, sentiasa cakna akan tipu daya syaitan dan iblis, maka kita akan persen untuk menjayakan syaitan, untuk menyesatkan kita dalam pintu syubhah semakin tipis. Tetapi semakin kita lalai, semakin kita alpa, semakin kita tak mempedulikan tentang tipu daya syaitan, maka semakin luas, semakin besar kemampuan dan peluang dia untuk berjaya menghasut dan menyesatkan kita dari landasan sebenar yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kata dia lagi, ketahuilah hati ibarat benteng. Ni Al-Imam Ibnul Jauzi dia buat satu perumpamaan untuk kita sedar bagaimana peperangan yang sedang berlaku di antara kita dengan syaitan. Kata dia, cuba kita tengok apa perkataan Al-Imam Ibn Jauzi di sini. Kata dia, ketahuilah hati ibarat benteng yang dikelilingi pagar. Hati kita tu, ataupun saya ingat dalam yang teks Arab tu dia kata al-aql. Kalau tak apa, kita ambil yang terjemahan ni. Hati ibarat benteng yang dikelilingi pagar. Hati itu ibarat benteng, hati itu memiliki benteng, seperti pagar, ataupun hati itu memiliki satu tempat berlindung yang dikelilingi dengan pagar, dan di pagar itu ada beberapa pintu gerbang. Di pagar tu pula, pagar mestilah ada tiang. Pagar mestilah ada tiang, dan bila ada pagar, bila ada tiang, mesti ada abwab, mesti ada pintu. Itu dimasukkan di sini. Di pagar itu ada beberapa pintu gerbang dan sejumlah celah. Maksudnya dalam pintu gerbang, dalam pada pagar, dah tentulah ada bahagian yang lekuk, lekuk bahasa kita barangkali, bahagian lekuk, bahagian yang lebih dekat dengan benda yang dipagari, yang lebih dekat dengan hati itu. Mesti ada sedemikian. Kemudian kata dia, benteng ini dihuni oleh akal. Benteng yang kita bincangkan, yang beliau bincangkan, Al-Imam Ibn Jauzi bincangkan adalah akal. Maka sudah yang berada di dalam itu adalah akal itu sendiri. Kemudian kata dia, benteng ini dihuni oleh akal, kata dia, serta sering dikunjungi para malaikat. Benteng ni ada di dalam benteng tu berdiamnya akal, dan akal ini sering dikunjungi oleh para malaikat. Itu satu keadaan. Kemudian di samping benteng terdapat sebuah tempat persinggahan. Akal ada dalam benteng tu, dekat dengan benteng tu ada sebuah tempat persinggahan, dan tempat persinggahan itu disinggah oleh hawa nafsu atau dihuni oleh hawa nafsu. Nampak tak? Akal ataupun hati, akal kita yang dibenteng oleh benteng yang kita sebutkan tadi. Kemudian di luar benteng tu, dekat dengan benteng tu ada hawa nafsu.
Dan para syaitan sentiasa berulang-alik ke tempat persinggahan itu. Yang ini ada padanya, tempat persinggahan yang ada padanya hawa nafsu. Syaitan sentiasa datang. Sedangkan yang tempat berada akal tadi sentiasa disinggah oleh malaikat. Hawa nafsu sentiasa disinggah oleh syaitan. Tanpa ada penghalang sedikit pun, syaitan pergi ke tempat persinggahan yang disinggah oleh hawa nafsu itu tanpa ada apa-apa halangan. Di antara penghuni benteng tersebut dan penduduk tempat persinggahan, di antara benteng tersebut dengan penduduk tempat persinggahan, benteng itu ada akal, tempat persinggahan itu ada hawa nafsu, telah berlaku peperangan yang berkecamuk. Yakni peperangan sentiasa berlaku di antara hawa nafsu dengan akal. Sentiasa berlaku peperangan yang dahsyat. Kerana itulah syaitan-syaitan pun terus mengelilingi benteng tersebut sambil mencari-cari kelalaian penjaganya atau menunggu kesempatan untuk bisa masuk melalui celah yang ada. Bila syaitan dia tahu akal dan hawa nafsu ni sentiasa berperang, maka syaitan akan cuba untuk mengambil peluang dari kelalaian, kerana akal berperang dengan nafsu, mencari kelalaian penjaga dia untuk dapat masuk ke dalam akal, untuk dapat menembusi benteng tersebut. Maka seharusnya, kata Ibn Jauzi, maka seharusnya si penjaga mengetahui semua pintu gerbang dan celah yang ada, kerana dia memang ditugaskan untuk menjaganya. Kerana itu kita mesti penjaga kepada benteng yang ada di dalamnya akal, perlu sentiasa berhati-hati dan menjaga semua pintu gerbang dan celah-celah yang ada di dalam pagar tersebut. Jangan dia lengah dalam menjaganya walau sekejap pun. Sebabnya kenapa? Kerana pihak musuh tidak pernah mengendurkan serangan dan ancamannya kepada manusia. Kata dia lagi, ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, menyatakan berkaitan dengan serangan dan tipu daya syaitan ni. Kata lelaki itu, apakah iblis itu tidur? Hal yanamu iblis? Kata lelaki, seorang lelaki kata kepada Al-Hasan Al-Basri. Lalu kata Al-Hasan Al-Basri, bila dengar pertanyaan ini, Al-Hasan Al-Basri menjawab, seandainya iblis itu tidur, nescaya kita dapat rehat. Idza kana yanam, ataupun kalaulah iblis itu tidur, syaitan itu tidur, sudah tentulah kita akan dapat kerehatan daripada tipu daya dia. Dah tentulah kita dapat rehat daripada peperangan dengan dia. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri, sehingga kan sebahagian ulama menjadikan perkataan Al-Hasan Al-Basri ini sebagai bukti menunjukkan iblis dan syaitan itu tidak tidur. Sebahagian ulama berpandangan sedemikian. Sebahagian kata sedemikian. Kerana syaitan tak pernah berhenti dari tipu daya kita, hatta ketika kita tidur. Sehingga kan kalau kita tidur, kita bermimpi perkara-perkara yang tak elok, Nabi ajar kita isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kenapa isti'adzah? Kerana mimpi tak elok itu dicampakkan oleh ataupun dibawa oleh syaitan yang tak pernah berehat daripada sentiasa menghasut kita. Demikian juga kalau kita mimpikan sesuatu yang bahkan syaitan akan mencampakkan di dalam tidur kita benda-benda yang menyebabkan kita risau dan bimbang. Kerana syaitan ni tak pernah aman kalau manusia aman. Syaitan tidak pernah aman jika manusia aman. Dan sebenarnya kerana itu Al-Quran sebut fattakhidhuhu aduwa. Ambil syaitan ni sebagai musuh. Maksudnya jadikan syaitan itu sebagai musuh. Tak ada jalan lain. Tak ada manusia ni tak boleh kata tak apalah syaitan ni kita jangan duk musuh dengan dia sangat. Tak. Syaitan ni memang kena bermusuh dengan syaitan. Kerana dia tidak pernah ada niat baik untuk manusia. Kalau manusia ada bersangka baik dengan syaitan, maka bermakna dia telah membuka ruang yang cukup besar untuk syaitan menyesatkan dia. Kata Ibn Jauzi lagi,
Benteng itu diterangi dengan zikir dan disinari dengan keimanan. Benteng yang membenteng akal supaya selamat dari tipu daya syaitan diterangi dengan zikir dan dengan iman. Diterangi dengan zikir dan disinari dengan keimanan. Di benteng ini terdapat cermin yang memantulkan apapun yang melintas di hadapannya. Benteng, kita kadang-kadang pandangan pihak yang berada di dalam benteng terhad disebabkan ada benteng. Untuk dia tahu pergerakan musuh, dia perlu ada cermin. Cermin supaya dia nampak di mana pergerakan musuhnya bagaimana. Musuh yang berada di luar tu barangkali hawa nafsu, barangkali syaitan. Jadi untuk kita tahu syaitan ni duduk jauh daripada benteng kita ataupun dekat, maka dia ada cermin yang memantulkan apapun yang melintas di hadapannya. Yang pertama kali dilakukan syaitan di tempat persinggahannya adalah menciptakan asap sebanyak mungkin supaya dinding benteng tersebut menghitam serta memburamkan cermin. Jadi syaitan akan berusaha untuk kaburkan pandangan kita kepada cermin tersebut dengan dia mewujudkan asap-asap sehingga kita tak mampu nak tengok bagaimana mereka datang dekat ke bagaimana bentuk tipu daya yang mereka kenakan kepada kita. Namun asap ini dapat diusir dengan kesempurnaan fikiran dan cermin kotor bisa dibersihkan dengan zikir. Dengan zikir dia mampu membuang asap-asap yang diwujudkan oleh syaitan supaya kita tak perasan tipu daya dia. Bagaimana cara nak buangkan asap-asap tersebut? Iaitulah dengan zikir, dengan tafakkur, dengan berfikir akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ingat, sentiasa berhati-hati akan tipu daya syaitan. Ini semua akan menghindarkan asap-asap yang diwujudkan oleh syaitan dan akan menyinarkan semula pantulan cermin yang ada pada benteng yang mengawal akal kita daripada serangan musuh. Pihak musuh tidak henti-hentinya mengintai benteng hati ini. Terkadang mereka melakukan serangan dan berhasil memasukinya. Akan tetapi sang penjaga kemudian berjaya menghalau mereka sehingga mereka pun keluar terusir lagi. Kadang-kadang syaitan disebabkan penjaga, tentera yang jaga benteng ni dia lalai, syaitan dapat menghampiri dia, bahkan kadang-kadang dapat masuk. Akan tetapi kadang-kala tentera yang mengawal akal tadi ni sentiasa sedar semula dan mereka berjaya menghalau keluar syaitan yang telah masuk ke dalam benteng akal tadi. Lalu dia terusir lagi. Namun kadang-kadang mereka berhasil masuk dan merosak apa yang ada dalam benteng. Bahkan terkadang mereka tinggal di dalamnya semata-mata kerana kelalaian sang penjaga. Jadi berjaya atau tidak berjaya syaitan masuk ke dalam benteng akal, sama ada kadang-kadang dia berjaya tapi berjaya dia seketika. Kerana apabila dia berjaya masuk ke dalam benteng akal manusia itu dia sedar, lalu dia bertaubat, dia beristighfar, kembali kepada Allah, lalu dengan segera syaitan itu lari kerana dia telah hilang kekuatan dia dan kemampuan dia. Dan kadang-kala orang tu dia bila buat, kadang-kala syaitan berjaya masuk ke dalam benteng akal itu, dia duduk lama, dia menetap lama di dalam tu. Kenapa? Kerana kecuaian dan kelalaian penjaga akal itu sendiri. Barangkali disebabkan dia lambat bertaubat, dia tidak sedar kesalahan dia dan dia merelakan berada dalam keadaan sesat dan seumpamanya. Dan lebih malang lagi, iaitulah mereka yang mana syaitan berjaya menembusi benteng akal mereka dan menetap duduk terus di dalam benteng tersebut bersama dengan akal. Ini golongan ketiga ni golongan yang paling mereka akan khasirad dunya wal akhirah. Mereka akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dari tergolong dalam golongan tersebut. Bahkan terkadang mereka tinggal di dalamnya semata-mata kerana kelalaian sang penjaga. Ada kalanya angin yang seharusnya dapat menghalau asap itu tidak berhembus sehingga asap itu pun begitu banyak hingga menjadikan benteng hitam dan cermin pun buram. Kadang-kadang orang tu, kadang-kadang syaitan tak mampu nak masuk ke dalam benteng akal, tetapi dia berjaya dia tebalkan asap
sehingga manusia ataupun sehingga penjaga yang berada di dalam benteng itu tak mampu lagi melihat tipu daya yang sentiasa diserang, yang diajukan kepada dia. Akibatnya, ketika mana syaitan lalu di hadapan benteng tersebut, tidak ada penjaga yang mengetahuinya, disebabkan cermin tadi telah menjadi kabur. Kemudian kata Ibnu Jauzi lagi, terkadang sang penjaga terluka kerana kelalaiannya, sehingga dia pun ditawan serta diperbudak pihak musuh. Kadang-kadang disebabkan kita tidak jaga ataupun pengawal benteng tidak mengawasi dengan bersungguh-sungguh, sehingga menyebabkan kita ditawan oleh musuh, iaitulah syaitan. Bahkan kadang-kadang dia ditugaskan mencari-cari alasan pembenaran untuk mengikut dan membantu hawa nafsu. Maka tidak heran jika kadang-kala dia tampil sebagai seorang pakar keburukan, disebabkan tipu daya tadi yang dia tidak perasan, sehingga menyebabkan dia sebagai seorang yang mahir dalam bab keburukan. Seorang ulama salaf mengatakan, aku pernah melihat syaitan dan dia berkata kepadaku, dahulu aku menemui manusia untuk mengajari mereka, akan tetapi sekarang aku menemui mereka untuk belajar dari mereka. Wallahu ta'ala alam. Barangkali yang dimaksudkan dengan perkataan ini iaitulah kata syaitan, sekarang aku menemui mereka untuk belajar dari mereka. Belajar bagaimana cara tipu daya manusia. Belajar dari syaitan, mempelajari dari manusia apa dia kelemahan manusia. Kerana mereka mereka tak pernah jemu untuk menyesatkan manusia. Cumanya di sini Ibnu Jauzi sebut, seorang ulama salaf mengatakan, aku pernah melihat syaitan. Kalau kita baca sejarah ataupun kisah-kisah ulama salaf, benda ni biasa. Benda ni biasa. Dialog yang berlaku di antara sebahagian ulama salaf dengan jin, benda ni benda yang biasa, disebut di dalam kitab-kitab. Hatta dalam kitab tafsir dia sebut, Al-Imam Ibn Kathir dia sebut sedikit tentang bagaimana Al-A'mash pernah berdialog dengan jin yang lalu berdekatan dengan dia. Bagaimana detailnya kita pun tak tahu, wallahu alam. Tapi wallahu alam disebabkan kekuatan rohani mereka, sehingga mereka sampai ke tahap hal sedemikian, ataupun pengalaman, wallahu alam. Tapi Al-Imam Ibn Kathir sebut dalam tafsir Al-Quranul Azim, saya tak ingat ayat yang keberapa, tetapi dia sebut bagaimana riwayat Al-A'mash pernah bertanya kepada jin yang melewati mereka ataupun berhampiran dengan mereka. Al-A'mash kata, apa makanan yang digemari oleh jin? Dalam riwayat itu Al-A'mash, jin tersebut aruz. Jin suka aruz. Aruz ni nasi, nasi ataupun beras. Jadi menunjukkan di zaman Al-A'mash, nasi dan beras tu dah sampai dekat mereka. Walaupun nasi dan beras tu bukan makanan asli mereka, tapi dah sampai kepada mereka. Kemudian lalu kata dalam riwayat itu sebut, Al-A'mash datangkan nasi kepada dia. Lalu mereka nampak suapan nasi itu diangkat, kemudian hilang. Suapan diangkat dan hilang. Kemudian ditanya lagi kepada jin tersebut, apakah golongan yang paling jahat dalam kalangan jin? Lalu jin tu kata, Rawafid. Yang inilah Syiah Rafidah. Maknanya dalam jin pada Syiah Rafidah, dan paling jahat sekali di kalangan jin adalah Syiah Rafidah. Berdasarkan riwayat itu, Al-Imam Ibn Kathir dia kata riwayat itu sahih. Riwayat itu riwayat yang boleh sahih lah, maknanya riwayat yang kuat sampai kepada Al-A'mash. Jadi kita jangan pelik. Cumanya kita yang tak tahu, ilmu semakin jauh manusia daripada zaman kenabian, ilmu itu semakin berkurangan, semakin hilang. Antara ilmu yang kita hilang, antaranya ilmu yang sebegitu. Tapi ilmu yang sebegitu. Bahkan banyak lagi ilmu-ilmu. Kalau kita tengok di zaman Nabi SAW, antara ilmu yang hebat yang dimiliki oleh orang Arab dahulu, iaitulah mereka boleh kesan, mereka boleh kenal binatang tu datang dari mana. Seperti mana kuda. Kalau kita baca tentang peperangan Badar, ahli rombongan Abu Sufyan yang mana ketika itu masih belum Islam, bila mereka kejar pengintip
dari orang Islam, sahabat yang mengintip mereka tak dapat kejar sahabat yang gunakan kuda yang begitu laju, tetapi mereka boleh kesan najis kuda yang ditinggalkan dengan hanya membelik-belik najis kuda yang ada di padang pasir tu, di tanah tu. Mereka kenal kuda ni kuda Madinah, bukan kuda orang Mekah, bukan tempat lain. Bila kuda Madinah, maknanya Muhammad telah hantar orang dia untuk intip kita. Lalu dengan cepat pengintip orang yang dihantar oleh Abu Sufyan ni datang kembali kepada ketua mereka dan memberitahu Muhammad telah menghantar orang dia untuk mengintip kita. Dan dalam peristiwa tu Abu Sufyan selamat daripada kepungan ataupun sekatan Nabi Muhammad. Selamat kerana apa? Kerana ilmu yang ada pada mereka. Hari ini kita tak tahu, hari ini kita tak kenal. Bahkan kalau kita musim korban tu, kambing yang kita nak korbankan tu mari dari mana pun kita tak tahu. Kambing Malaysia ke, kambing Thailand ke, kambing Burma ke, kambing mana-mana tempat ke, kita tak tahu. Sebab apa? Disebabkan ilmu tu telah semakin lama semakin hilang kepada kita. Baik. Jadi jangan pelik kalau kita baca kitab-kitab para ulama, kita tengok perkara yang asing bagi kita. Jangan pelik. Itu satu perkara yang tidak pelik. Bahkan hari ni, kalau sekarang ni kita bercakap tentang COVID-19, tengok kawalan pergerakan yang diadakan. Bila saya tengok kawalan pergerakan yang di awal sebelum pihak PDRM membatalkan halangan pergerakan domestik itu, sebelum tu kan PDRM, pihak polis melarang ada orang keluar negeri, di antara negeri-negeri dalam negara Malaysia kita ni tak boleh keluar, melainkan mesti dapat surat terlebih dahulu di balai polis. Saya teringat sebenarnya di zaman Islam mendahulu telah awal perkara ni. Para ulama sebut perkara ni berkaitan dengan visa. Sekarang ni ada visa, kita nak pergi negara orang lain kena ada visa, kena ada pasport dan seumpamanya. Dalam negara Islam zaman Abbasiyah telah dikenali sesuatu yang boleh kita katakan menghampiri konsep visa ataupun pasport. Menghampiri konsep tu. Yang mana seseorang tempatan, orang sesuatu wilayah di zaman Abbasiyah, dia bila nak keluar ke negara lain, dia perlu dapat keizinan dan padanya ada maklumat diri dia, hatta dinyatakan apa harta yang dia bawa. Apa harta yang dia bawa. Dia keluar daripada negeri sekian-sekian, dia ada bersama dengan dia harta sekian-sekian, bersama dengan dia ada berapa orang sekian-sekian. Dia dinyatakan. Bila dia sampai kat situ, kalau dia ditahan oleh pihak berkuasa atau orang polis di zaman tu, mereka akan tengok maklumat pribadi yang ada yang boleh kita katakan seperti pasport. Bahkan lebih dahsyat lagi, kalau dia keluar dari wilayah dia, tempat asal dia, pemerintah kawasan tu kadang-kadang dia akan sebut orang ni dari kalangan keluarga yang mulia, tolong muliakan dia, jangan buat lebih kurang. Aku pesan kepada kamu semua, kepada negeri yang dia nak pergi tu, supaya berbuat baik dan layan orang ni dengan baik. Semua tu ada di dalam kerajaan Islam. Orang Islam telah mendahului dari sudut mewujudkan pasport untuk pergerakan orang Islam dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi banyak perkara yang berubah pada zaman kita ni. Kerana itu bila kita baca buku kitab-kitab dahulu, kita kena hati-hati supaya kita dapat gambaran yang sebenarnya, suasana sebenarnya yang berlaku pada zaman dahulu. Baik, kita sedikit lagi buku kita ni, bab kita ni sedikit lagi. Kata dia lagi, terkadang syaitan menyerang orang yang pandai dan cerdas dengan cara mengending si pengantin hawa nafsu yang telah didandaninya. Akibatnya orang cerdas itu pun sibuk melihat serta memperhatikannya sehingga akhirnya syaitan berjaya menawannya. Kadang-kadang syaitan datang kan dengan berbagai bentuk tipu daya yang cantik dan indah, sehingga walaupun orang yang nak ditipu itu adalah seorang yang alim dan cerdas akal dia kadang-kala juga dia tetap terpengaruh dan terpedaya dengan tipu daya tersebut kerana tipu daya yang dibawa itu begitu cantik dan indah. Tali yang paling kuat untuk mengikat tawanan adalah tali kebodohan. Yang sedang adalah tali hawa nafsu, serta yang terlemah adalah tali kelalaian. Paling dahsyat ikatan untuk tawan kita yang diikat oleh syaitan, yang pertama sekali kebodohan. Kerana itu Islam memerangi taklid buta. Kerana taklid buta merela ataupun menjadikan seseorang itu berada di dalam tipu daya syaitan, iaitulah tali kebodohan.
Taklid buta itu menjadikan seorang itu bodoh, seperti seorang yang bodoh dan tidak mampu berakal. Bahkan tali kebodohan itu adalah ikatan yang paling teratas yang digunakan oleh syaitan untuk menipu daya manusia. Yang di bawah sikit adalah tali hawa nafsu, dan yang paling lemah sekali adalah tali kelalaian. Namun selama baju besi keimanan masih membungkus diri seorang mukmin, maka anak panah musuh nescaya tidak akan pernah dapat membunuhnya. Jadi iman kena kuat untuk lawan perkara ni. Al-Hasan Ibn Salih rahimahullah berkata, sesungguhnya syaitan membuka 99 pintu kebaikan untuk dapat membuka satu pintu keburukan. Dahsyat syaitan. Dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasutkan manusia. Al-Amash mengutarakan, ini Al-Amash yang saya sebut tadi, yang pernah berdialog dengan syaitan. Al-Amash mengutarakan, seorang lelaki bercerita kepada kami bahawa dia pernah berbicara dengan bangsa jin. Jin-jin itu berkata, tidak ada yang paling sulit untuk kami sesatkan melebihi orang yang mengikuti sunnah, sedang para pengikut hawa nafsu, yakni ahli bid'ah, kami benar-benar mampu mempermainkan mereka. Kata jin ataupun kata syaitan, yang paling susah sekali untuk kami hasut golongan yang mengikut sunnah. Golongan yang mengikut sunnah di sini adalah golongan yang mengikut sunnah pada zahir dan batin. Mesti kita faham sedemikian. Bukan maksud lain. Golongan yang paling susah dihasut oleh syaitan adalah golongan yang mengikut sunnah pada zahir dan batin mereka. Batinnya sentiasa berzikir. Antara sunnah itu adalah memperkuatkan zikir. Antara sunnah itu adalah ikhlas. Antara sunnah itu berbaik sangka dengan orang lain. Antara sunnah itu adalah menghukum baik kepada orang Islam. Semua orang Islam baik. Itu hukum asal. Berbaik sangka. Dan antara maksud sunnah itu adalah menjauhi perbalahan dan perkelahian dan perpecahan. Orang Islam kena berusaha. Dia nampak orang Islam lain sahaja, benda pertama yang dia kena usaha, kena berbaik dengan orang tu. Bukan pertama kali nampak orang Islam, orang ni mesti jahat, aku kena jauh daripada. Bukan, itu bukan sunnah. Itu sama sekali tak ada kaitan dengan sunnah. Tetapi sunnah bila nampak orang Islam ahlul qiblah, dia saudara kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan di antara dua saudara yang tak elok. Itu petunjuk daripada Al-Quran. Itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan orang yang berperang pun Al-Quran suruh perbaiki hubungan di antara keduanya. Maka asas hubungan sesama orang Islam adalah kesatuan, perpaduan, berbaik sangka, bersatu. Itu asas hubungan sesama orang Islam. Malangnya apabila di akhir zaman ini banyak wujud perlebelan, maka setiap orang, kalau semua kita alami perkara ini, bahkan saya sendiri, kadang-kadang kita sebut perkara yang betul, tetapi disebabkan ada melabelkan orang ni grup ni, orang ni tak akan terima lagi dah. Kalau kita sebut benda yang benar, kita tak akan terima. Orang yang berbeza, bukan satu grup dengan kita, dia akan tolak, dia tak akan terima 100% apa yang kita cakap. Sekalipun benar, dia akan takwil, dia akan andaikan sehingga dia boleh menolak kebenaran yang datang daripada kita. Bahkan kita pun perkara yang sama juga. Kadang-kadang disebabkan kita tu sendiri telah terpengaruh di dalam alam melabel-labelkan orang Islam. Akhirnya benda kebenaran dan kebaikan yang datang dari pihak yang lain, kita dengan senang kita buang, kita tolak. Semua ni perkara ni termasuk di dalam talbis iblis yang insya-Allah kita akan perasan, kita akan menjadi jelas tipu daya ni kepada kita apabila kita berjaya mengkhatamkan kitab ni yang ditulis oleh salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita perlu berhati-hati dalam perkara ini. Kita perlu sedar bahawasanya kita berada di alam yang mana peperangan sebenar kita adalah peperangan dengan syaitan. Dan syaitan itu lemah jika kita benar-benar mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya suka nak ulang banyak kali perkara ini. Sunnah yang dimaksudkan adalah sunnah yang zahir dan batin. Sunnah pada ibadah,
sunnah pada akhlak, sunnah pada niat, sunnah pada hati, semuanya bergantung kita dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat sekadar itu sahaja perbincangan kita tentang tajuk yang dikemukakan pada hari ini. Cuma saya tengok di sini, kalau tengok ada soalan di sini, ada satu soalan yang diajukan, adakah perlu mengerjakan tawaf wida' jika kita pergi ziarah ke Taif kemudian kembali ke Mekah, dan adakah wajib mengerjakan umrah? Apa maksud ni? Adakah perlu mengerjakan tawaf wida' jika kita pergi ziarah ke Taif? Itu jelas. Perkara ni perkara yang menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Saya cadangkan untuk hadapi masalah ni, dia bergantung kepada mutawif dia. Sebahagian mutawif yang bawa umrah, sebahagian mereka pegang dengan pandangan yang disebut oleh jawatan muzakarah tabung haji. Maka orang-orang tokoh-tokoh alim di kalangan pakar rujuk tabung haji, dia taklid dengan mereka pun tak apa, tak ada masalah. Kalau mutawif tu kata kena tawaf wada' untuk pergi ke Taif, maka buat tawaf wada'. Kalau dia taklid kepada orang yang dia anggap alim, jadi takkanlah kalau mutawif itu berpegang dengan pandangan pakar rujuk tabung haji, maka tak salah untuk dia ikut pandangan tersebut. Kalau mutawif tu dia ada pegang pandangan yang mengatakan bukan tak perlu tawaf wada', perbahasan ni panjang. Kewujudan tawaf wada' untuk umrah itu sendiri para ulama berbeza pandangan. Secara kesimpulannya, ikutlah, taklidlah kepada orang agama, sama ada dia itu memegang pandangan pakar rujuk ataupun haji ataupun pandangan-pandangan yang berbeza. Amallah, kesemua itu termasuk dalam pandangan yang dilontarkan oleh para ulama, kerana perkara ini persoalan khilafiyah di kalangan ulama dari zaman dahulu. Kemudian bahagian kedua ni, saya rasa soalan ni ada dua bahagian. Dia sebut kemudian kembali ke Mekah, okey. Dan adakah wajib mengerjakan umrah? Maksudnya dia tanya apakah umrah tu wajib? Apakah umrah tu wajib? Wallahu alam. Saya setakat hari ini, wallahu alam, para ulama juga berbeza pandangan dalam masalah apakah hukum umrah itu sunat ataupun wajib. Sebahagian mengatakan sunat, sebahagian mengatakan wajib. Saya sehingga pada hari ini memegang pandangan ulama yang mengatakan umrah itu sama seperti haji, dia wajib, dia ada umrah Islam seperti mana ada haji Islam, iaitu haji yang kali pertama yang wajib tu, dia juga ada umrah Islam, dan dia umrah tu wajib sekali seperti mana haji, wajib sekali dalam seumur hidup. Adapun selain daripada tu sunat, selain daripada nazar dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Ya, soalan yang berikutnya. Adakah Rasul mengantuk dan lesu ketika melakukan ibadah dari talbis iblis, dan bagaimana cara mengatasinya dari pandangan agama? Kat mana tempat lain? Sekali lagi, ulang sekali lagi. Adakah rasa mengantuk dan lesu ketika melakukan ibadah adalah dari talbis iblis, dan bagaimana cara mengatasinya dari pandangan agama? Mengantuk atau lesu adakah dari talbis iblis? Salah satu sebab cara syaitan iblis memperdaya manusia dengan mencampakkan rasa mengantuk dan lesu. Sebab tu Nabi SAW ajar kita supaya kita minta perlindungan daripada kemalasan. Minta perlindungan daripada kemalasan. Kerana malas itu sendiri adalah syaitan. Malas itu sendiri adalah salah satu cara syaitan menggoda kita. Baik, kembali pada soalan apakah mengantuk dengan lesu? Ya, mengantuk dengan lesu itu termasuk di dalam tipu daya iblis dan syaitan. Bahkan di dalam hadis sahih di dalam Al-Bukhari, Nabi SAW sebut inna tatha'uba minasyaitan. Sesungguhnya mengantuk itu sendiri adalah syaitan. Mengantuk ini, bila datang mengantuk, dia datang lesu. Bila datang menguap, dia datang mengantuk, dia datang lesu. Nabi kata at-tatha'ub minasyaitan. Menguap itu daripada syaitan. Maka hadis ini mensabitkan mengantuk dan lesu, menguap itu sekali adalah salah satu daripada tipu daya syaitan ataupun cara syaitan menjauhkan kita dari kebaikan. Suka saya nak sebut perkara ni. Barangkali sebahagian orang dia akan kata hadis Nabi inna tatha'uba minasyaitan, sesungguhnya menguap itu daripada syaitan, bertentangan dengan fakta pada hari ini yang mengatakan menguap itu sebenarnya disebabkan kekurangan oksigen. Lalu cara kita adalah tarik nafas supaya masuk oksigen dalam badan kita supaya hilang mengantuk. Kita tak nafikan benda itu disebabkan ada kajian dan pembuktian yang membuktikannya. Tetapi suka saya jelaskan di sini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan menguap. Allah Subhanahu wa taala ilmu dia tak ada batasan.
Bila sabit daripada Nabi mengatakan menguap itu daripada syaitan, maka kita kata menguap itu daripada syaitan. Dalam masa yang sama kita tak nafikan menguap itu juga disebabkan kekurangan oksigen. Kerana dalam satu perkara yang diciptakan oleh Allah ada asbab kathirah, ada sebab-sebab yang berbagai. Maka menguap tak mustahil kerana kekurangan oksigen, dan menguap itu juga bukan tak mustahil daripada syaitan. Kedua-dua ni adalah sebab kepada berlakunya perbuatan menguap. Kerana itu kata para ulama, sesuatu perkara yang dicipta oleh Allah ada sebab yang zahir, ada sebab yang batin. Sebab yang zahir diketahui oleh manusia melalui ilmu yang kita ada. Seperti mana sebab kepada menguap adalah kekurangan oksigen. Itu sebab yang zahir yang Allah Ta'ala ciptakan sehingga berlakunya perbuatan menguap. Itu sebab yang zahir. Akan tetapi kita tak boleh menerima sebab yang zahir lalu kita menolak sebab yang batin. Iaitulah sebab Allah Ta'ala cipta sebab yang batin yang kita tak nampak. Ilmu manusia tak dapat kecapi. Ilmu manusia tak dapat, melainkan berpada dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila sabit hadis itu, sahih hadis itu, maka wajib kita beriman. Salah satu sebab manusia menguap adalah disebabkan syaitan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan di sini, dia kata adakah salah bila kita melabel golongan Syiah sebagai keluar dari Islam? Kerana pada zahirnya mereka kelihatan seperti Muslim dan mereka juga mengaku sebagai Muslim. Jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pandangan saya, barangkali ada perbezaan, dan saya juga pernah baca pandangan beberapa para ulama yang berbeza dalam masalah ni. Saya peribadi lebih cenderung kepada pandangan ulama yang mengatakan mana-mana orang Islam yang salat menghadap kiblat, maka kita hukum mereka sebagai Muslim. Kita hukum mereka sebagai Muslim selagi tidak iqamatul hujjah, ataupun selagi tidak terbukti kepada kita dia berkeyakinan dengan keyakinan yang kafir. Selagi tak jelas pada kita, maka kita hukum dia Muslim. Kita hukum dia Muslim. Kerana Syiah tu ada orang alim Syiah, ada orang jahil Syiah, tak tahu apa pun. Kalau kita kata hampa kamu tahu ke Syiah tu sebenarnya tak percaya kepada Al-Quran, mereka kata Quran tu ada 3 kali ganda lebih besar daripada Quran yang ada pada hari ini, dia pun terkejut, takkan Syiah tu, dia Syiah, dia mengaku dia Syiah, tapi dia tak tahu apa perincian i'tiqad Syiah. Maka orang yang macam ni sudah tentulah masih Muslim. Atas alasan itulah pada anggapan saya kerajaan Saudi masih membenarkan jemaah-jemaah haji yang datang dari Iran untuk melaksanakan haji dan umrah. Atas alasan itulah yang saya faham. Kerana ahli sunnah ni, saya sebut dalam banyak tempat, saya kata ahli sunnah ni kalau kita tengok, kalau kita umpamakan kepada seorang, maka ahli sunnah ni seperti seorang yang baik, seorang manusia yang memiliki hati budi yang murni, orang yang baik, tak jahat buruk sangka pada orang, baik sentiasa baik ahli sunnah ni kepada orang, kepada kawan dan kepada musuh. Akan tetapi bila tadi saya tekan tadi, orang Islam, hubungan sesama orang Islam adalah atas persaudaraan, adalah atas usaha merapat dan mempersatukan orang Islam, bukanlah bermakna kita membiarkan kita ini ditipu. Tak. Sentiasalah langkah berhati-hati itu pula ada pada kita. Apatah lagi orang yang kita tak kenal. Tapi yang penting bila dia Muslim, tak boleh buruk sangka kita mengalahkan sifat baik sangka kita pada dia. Mustahil. Kita berbaik sangka kepada dia Muslim, kita kata dia Muslim, dia ahli sunnah. Cuma kita berhati-hati sebagai manusia, kerana manusia selagi dia manusia, dia ada, barangkali dia ada baik, dia ada kejahatan dia. Maka kita berhati-hati itu pula ada, tetapi bukan kita dikalahkan dengan sifat berhati-hati yang melampau menjadikan kita terkalah dan kita terpedaya dengan syaitan. Wallahu a'lam. 3 soalannya kan? Ada satu lagi? Yang mana? Zikir yang paling baik menghindarkan talbis iblis, zikir, keumuman zikir. Hatta dengan kita, mulut kita senyap, barangkali dengan mulut kita senyap, dengan kita merenung alam. Kerana zikir itu maksudnya mengingat, zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah ataupun zikir kepada Allah Ta'ala itu boleh dengan kita sebut subhanallah. Itu termasuk dalam zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu termasuk di dalam zikir. Bahkan termasuk di dalam zikir juga kita duduk kat tepi rumah, kita tengok alam, kita tengok langit, kita rasa ya Allah hebatnya kekuasaan. Itu termasuk dalam zikir. Ketika itu syaitan tak mampu untuk menguasai kita.
Bahkan satu perkara yang paling nikmat sekali ketika kita berzikir mengingati Allah, percayalah Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu mengingati kita. Ketika kita mengingati Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingati kita. Itu antara nikmat bagi seorang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitkan hubungan dia dengan Allah. Sekarang ni Allah Taala juga sedang mengingati kita. Pasti Allah Ta'ala ingat kita. Dalam Al-Quran, apabila kita lupa Allah, Allah Ta'ala akan tidak mempedulikan kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah Ta'ala juga lupa kepada mereka. Wallahu a'lam. Saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat pada pertemuan kita pada kali ini. Kita tangguh sehingga sesi berikutnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.